Salam sejahtera kepada semua. Mari kita tengok soalan Angry Maths Competition 2018 kategori Pre-Kuliah edisi Bahasa Malaysia. Soalan pertamanya ialah, apakah hasilnya jika kita menukar warna kuning kepada hitam dan hitam kepada kuning? Untuk soalan ini, kita perlu kenal pasti warna-warna kuning dan hitam dahulu. Di sini kalau kita tengok, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 sebagai kuning, dan ini ialah hitam. So kesemuanya perlu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bulatan. Tapi bulatan ke-7 ini dia mempunyai satu lingkaran dalam pula, ya. Oleh itu yang cerah ni ialah kuning. Cerah ni kalau jika bertukar menjadi hitam, dia akan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 bulatan hitam. Sekarang kita perlu cari di manakah 6 bulatan hitam tersebut mengikut susunan yang betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A bukan. 1, 2, 3, 4, 5. B pun bukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini mungkin menjadi jawapan. 1, 2, 3, 4 tidak mungkin, bukan di jawapannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I mungkin akan menjadi jawapan. So jawapan pilihan kita ada dua jenis jawapan di sini, C ataupun E. Di sini kita perlu tengok untuk susun atau bulatan-bulatan tersebut. Mengikut susun atur bulatan-bulatan tersebut, 1, 2, 3, 4. Yang merupakan ini 4 ini adalah satu kumpulan. So kita kena kenal pasti 4 kumpulan ini, 4 bulatan ini menjadi satu kumpulan yang kecil. Di sini kumpulan tersebut tidak sama seperti gambar raja di sini. Di mana I pula gambar rajanya, bulatannya seakan sama dengan bulatan yang dirujuk. So, I merupakan jawapan yang betul. Mari kita tengok soalan yang kedua. Soalan yang kedua, Alice menyambungkan kumbang-kumbang mengikut urutan bilangan titik yang meningkat. Dia bermula dengan kumbang bertitik 1. Bentuk apakah yang dilukis oleh Alice? So untuk itu kita perlu tahu berapakah bilangan dia. So untuk itu saya telah pun meletakkan bilangan titik yang terdapat pada kumbang-kumbang tersebut. Sekarang kita perlu melukis garisan mengikut urutan menaik, menyambungkan titik-titik tersebut. Urutannya dari 1 ke 2, 2 ke 3, dari 3 ke 4, dari 4 ke 5. Kita perlu mengenal pasti jawapan yang membentuk corak yang sama. A bukan, B bukan juga, C bukan, D merupakan jawapan yang betul, dan E tidak mungkin satu jawapan yang betul. So D adalah jawapannya. Mari kita tengok soalan seterusnya. Soalan nombor 3. Mary mempunyai beberapa bintang berbucu 4
seperti raja di sebelah kiri, iaitu di bawah. Berapa bintang yang diperlukan untuk menghasilkan bentuk di sebelah kanan? Iaitu merujuk kepada sini, berpandukan sebelah kanan merupakan rujukan hasil kita dengan menggunakan bintang ini. Berapakah bintang yang kita perlukan untuk menghasilkan bintang di sebelah kanan kita? Ya. So untuk itu kita perlu mengira berapakah bucu di satu belah. Ini disebabkan oleh bintang ini mempunyai 4 bucu. 4 bucu ini ialah bersudut tegak. Oleh itu sudah pastinya ia akan bertentangan. Bucunya akan bertentangan. Oleh itu kita letakkan bintang ini di sini. So bintang bucunya ialah di sebelah, dia akan berkumpul di satu sebelah. Oleh itu dari sini kita kira bucunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 bintang, 8 bucu di satu belah. Oleh itu 8 bintang yang diperlukan. Jawapannya ialah D. Kita pergi pula ke soalan nombor 4. Pizza berikut dipotong kepada beberapa bahagian yang sama besar. Berapakah bahagian yang telah diambil? Dari sini kita perlu melukis balik bahagian-bahagian yang telah dipotong ataupun telah diambil, bahagian-bahagian yang telah diambil. Oleh itu kita buat lakaran. Mengikut dari sini, mengikut so bilangan bahagian yang diambil ialah 1, 2, 3, 4. 4 bahagian telah diambil. Oleh itu jawapannya D. Seterusnya soalan nombor 5. Berapakah kanguru yang perlu dipindahkan dari satu taman ke taman yang lain untuk mendapatkan bilangan kanguru yang sama di antara kedua-dua taman? Sebelum kita pindahkan kanguru-kanguru tersebut, kita perlu tahu berapakah bilangan dalam satu kumpulan dan juga bilangan keseluruhan hasil tambah kanguru yang terdapat di kedua-dua taman tersebut. So, taman pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Di taman satu lagi bilangannya 1, 2, 3, 4. Hasil jumlah keseluruhan kanguru-kanguru tersebut ialah 18. 18 merupakan jumlah keseluruhan. Berapakah bilangan kanguru yang perlu ada di sebuah taman? 18 bahagi 2, 9 dan 9. Disebabkan satu taman perlu ada 9 kanguru, di sini di taman yang kekurangan kanguru hanya terdapat 4 kanguru sahaja. Untuk menjadikan 4 bilangan ini menjadi 9, kita perlu menambah 5
kangaroo lagi. Oleh itu, bilangan yang perlu ditambah untuk menjadikan kangaroo kedua-dua taman ialah sama. Kita perlu menjadikannya 9. Oleh itu, kita perlu menambah 5 lagi kangaroo dari taman yang mempunyai kangaroo yang lebih. Jawapannya 5. Soalan seterusnya, soalan nombor 6. Kumbang yang manakah perlu terbang meninggalkan yang lain supaya kumbang-kumbang yang tinggal mempunyai sejumlah 20 titik. Oleh itu, hanya 20 titik jumlahnya, perlu ada 20 titik sahaja. Kita akan kira jumlah titik pada setiap kumbang terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Terdapat dua cara untuk menambahkan bilangan-bilangan titik pada kumbang tersebut. Kita gunakan cara lengkapkan 10. 5 tambah 5 menjadi 10. 6 tambah 4 jadi 10. Tinggal 7. Jumlahnya 27. Satu lagi cara ialah kiraan terus, iaitu 5 tambah 7 tambah 5 tambah 6 tambah 4. Keseluruhannya 27 juga. Sekarang, berapakah bilangan untuk perlu dikurangkan untuk menjadikan jumlah titik sebanyak 27 menjadi 20 titik? Kita perlu kurangkan 7 titik. Sekarang kita perlu kenal pasti di manakah kumbang yang manakah mempunyai 7 titik sahaja. Di sini terdapat satu kumbang yang mempunyai bilangan titiknya 7. A 5, B 7. Ini ialah jawapannya. Jawapannya ialah B 7. Soalan seterusnya, soalan nombor 7. Emily membina menara-menara mengikut susunan seperti berikut. Menara yang manakah merupakan raja yang ke-16? Susunan menara-menara ini menggunakan bentuk-bentuk mengikut bentuk yang ditetapkan seperti di gambar raja. Untuk menentukan susunan gambar raja yang ke-16, kita perlu membuat satu susun atur bentuk-bentuk tersebut. Susun aturnya ialah mengikut bentuk-bentuknya. Pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Kita boleh letakkan segi 4 sama sebagai A, trapezium sebagai B, bulatan sebagai C, dan segi 4 tepat sebagai D. Susunan pertama A, B, C, D. Kedua ialah
B, C, D, A. Seterusnya ialah C, D, A, B. Mengikut susunan ini, kita boleh menentukan A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, dan A, B, C, dan D. Jika D adalah susunannya, kita perlu mengikut dari sini. D, A, B, C. Susunannya ialah susunan yang ke-16 ialah D, A, B, dan C. D ialah segi 4 tepat, A ialah segi 4 sama, B ialah trapezium, dan C ialah bulatan. Mengikut susunan ini, hanya E merupakan jawapan yang betul. E ialah jawapan yang betul. Segi 4 tepat, segi 4 sama, trapezium, dan bulatan. Mari kita lihat soalan seterusnya. Soalan nombor 8. Theodore menyusun beberapa gelung seperti dalam raja berikut. Berapakah gelung yang dapat dilihat dari atas? Untuk soalan ini, penglihatan Theodore dari atas ke bawah. Gelung-gelung yang telah terlindung tidak dapat dilihat oleh Theodore dari atas. Oleh itu, kita hanya boleh melihat gelung ini, dan gelung ini, di mana gelung ini dan gelung ini sudah pun terlindung disebabkan oleh gelung besar di atas, dan juga gelung ini pula terlindung daripada penglihatan disebabkan oleh terdapat satu gelung yang besar di atasnya. Oleh itu, hanya 3 gelung yang dapat dilihat dari atas. Jawapannya C, 3. Mari kita lihat soalan seterusnya, soalan nombor 9. Dua petak yang ini disusun supaya salah satunya terletak di atas yang lain. Apakah yang dapat dilihat? Untuk soalan ini, kita perlu meletakkan gambar raja ini di atas gambar raja ini. Kita perlu letakkan lukisan ini di atas lukisan ini. Mari kita tengok kemungkinan jawapan-jawapannya. Jika untuk membentuk bentuk di jawapan A, bentuk ini perlu ditegakkan, digerakkan 90 darjah, iaitu menjadi seperti ini. Jika diletakkan seperti ini, gambar raja ini mungkin terjadi. Di mana mungkin terjadi. Untuk B pula, jika gambar lukisan diterbalikkan menjadi ini, menjadi sini, yaitu seperti ini,
bentuk ini akan terjadi, tetapi garisan yang panjang ini tidak akan terjadi. Oleh itu, B bukan jawapannya. Mari kita lihat C. C pun sama juga. Garisan lurus panjang ini tidak akan terjadi. Mari kita tengok D. D di sini, garisan yang terdapat di sini, garisan yang bersudut tegak dan panjangnya lebih kurang sama. Di sini, panjang garisan tersebut tidak sama. Oleh itu, D bukan jawapannya. E. E jawapannya salah sebab terdapat dua garisan di sini. Di gambar raja E hanya satu garisan yang terdapat dan satu lagi garisan tidak dilukis. Oleh itu, A ialah jawapannya. Mari kita tengok soalan nombor 10. Peter melukis corak berikut 2 kali seperti ditunjukkan pada raja. Titik manakah yang akan dilaluinya jika dia melukis corak yang sama untuk kali yang ketiga? Untuk menyelesaikan soalan ini, kita perlu melukis gambar raja ini. Kita perlu mengenal pasti di manakah permulaan gambar raja ini. Gambar raja ini bermula di sini dan berakhir di ruang ini, di titik ini. Oleh itu, jika dilukiskan dari sini 3 petak menegak, jika dilukiskan dari sini 3 dari sini 3 petak menegak, seterusnya 3 petak mencancang, tiga petak menurun, satu petak ke kanan, dua petak menegak, 2 petak ke kanan, dua petak menurun, dan 1 petak ke kanan, dan 1 petak di atas, ke atas, 1 petak ke kanan, satu petak ke bawah, dan 1 petak ke kanan. Merujuk kepada gambar raja yang dilukis sebentar tadi, hanya titik D yang akan dilalui semasa melukis gambar raja yang kali ketiga. Oleh itu, D ialah jawapannya. Seterusnya ialah soalan nombor 11. Lisa mempunyai 4 kepingan berikut, tetapi dia hanya memerlukan 3 kepingan untuk mengisi ruang yang diberi. Kepingan manakah yang tidak digunakan? Di sini Lisa mempunyai 4 kepingan dan perlu mengisi di ruangan yang kosong. Kepingan yang manakah yang tidak digunakan oleh Lisa? Untuk menyelesaikan soalan ini, kita harus memilih 3 kepingan yang dapat membentuk corak ini. Jika dirujuk, kita perlukan
bilangan yang betul untuk menyelesaikan soalan ini. Oleh itu, kita mempunyai beberapa kombinasi jawapan yang perlu dipilih. Kita perlu memilih beberapa kombinasi kepingan untuk membentuk menyelesaikan ruang ini. Pertamanya, katakan kita memilih A. Kita hanya dapat meletakkan A di tengah-tengah, di mana jika A diletakkan, A dapat diletakkan di atas, di bawah, di sebelah kanan dan kiri. A tidak boleh diletakkan di penghujung, disebabkan oleh bulatan hitam ini. Dia perlukan bulatan yang cerah. Jika A diletakkan di tengah-tengah, dia akan membentuk corak seperti ini. Dan setelah kita letak di tengah-tengah, kita tidak dapat meletakkan mana-mana dua kepingan yang selebihnya untuk mengisi ruangan kosong di sebelah kiri dan di sebelah kanan kepingan A, disebabkan oleh tiada kepingan yang, jika kepingan ini diletakkan dan kita tiada kepingan lain untuk diletakkan di sini. Jika A diletakkan di tengah-tengah, kita perlukan dua kepingan B untuk diletakkan di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Oleh itu, A merupakan kepingan yang tidak dapat diletakkan dalam ruangan ini. Jika kita memilih B, kita boleh letakkan B di sebelah kiri. Di tengah-tengah, kita boleh letakkan C. Disebabkan kita boleh letakkan B di sebelah kiri. Jika kita letakkan B di sebelah kiri, dia akan membentuk seperti ini. Seterusnya, kita boleh meletak gambar rajah C pula. Jika kita letakkan C, dia akan membentuk ruang ini. Dan seterusnya, kita terus boleh meletak kepingan D di sini untuk melengkapkan gambar rajah ini. Oleh itu, A merupakan kepingan yang tidak dapat digunakan untuk menyempurnakan corak ini. Mari kita lihat soalan seterusnya, soalan nombor 12. Diana mengambil bahagian dalam acara memanah. Pada cubaan pertama, Diana mendapat 6 markah dengan 3 panah pada sasaran, seperti pada gambar kiri. Pada cubaan kedua, dia mendapat 8 markah, seperti pada gambar tengah. Berapakah markah yang diperolehinya pada cubaan ketiga? Untuk itu, kita perlu letakkan markah yang dia peroleh pada setiap percubaan. Pada percubaan pertama, dia mendapat 6 markah. Pada percubaan kedua, dia mendapat 8 markah. Sekarang, kita perlu menentukan tempat memanah, sasaran anak panah dan markahnya. Jika dirujuk untuk cubaan pertama, 3 anak panah terdapat pada sasaran yang lokasinya yang sama.
iaitu bulatan yang di luar. Oleh itu, setiap anak panah pada sasaran ini akan mendapat 2 markah. Jumlahnya menjadi 6. Dengan gunakan maklumat ini, kita boleh menyelesaikan cubaan keduanya mendapat 8 markah. Pada ruangan ini, setiap sasaran akan mendapat 2 markah, di mana panahan 2 markah, panahan ini akan mendapat 2 markah, dan panahan ini akan mendapat 2 markah. Seterusnya, kita hanya ada 4 markah. 4 markah untuk sasaran di tengah bulatan. Oleh itu, sasaran di tengah dapat 4 markah. Merujuk kepada maklumat percubaan kedua, kita boleh menyelesaikan percubaan ketiga, di mana ketiga-tiga panahan sasarannya pada tengah bulatan, iaitu panahan 4 markah. Oleh itu, panahan 4 markah, 4 markah, 4 markah. Hasil tambah ketiga-tiganya akan mendapat 12 markah. Jawapannya ialah C, 12. Soalan seterusnya, soalan nombor 13. Berapakah bilangan lukisan berikut yang menggambarkan tangan kanan? Untuk soalan ini, kita perlu rujuk tangan kita, tangan sebelah kanan. Kita cuba buat setiap pergerakan tangan menggunakan tangan kita. Ambil tangan kanan, sila buat gerakan tangan seperti gambar pertama. Buka tangan. Adakah sama? Tidak. Jika digenggam, sama. Oleh itu, ini pilihan jawapan. Seterusnya, tidak sama. Keempat, betul. Seterusnya, betul juga. Kelima, salah. Yang ini ruangan dari atas ke bawah, so yang ini pun boleh. Seterusnya berada ini seperti ini. Betul. Seterusnya, yang ini tidak dapat dibuat, dan juga yang ini tidak dapat dibuat oleh tangan kanan kita. Oleh itu, hanya gambar yang ditandakan sahaja yang dapat menunjukkan gerakan pada tangan kanan. Oleh itu, 1, 2, 3, 4, 5 gerakan sahaja. Oleh itu, jawapannya C, 5. Seterusnya, soalan nombor 14. Charles memotong seutas tali kepada 3 bahagian yang sama panjang dan kemudian membuat beberapa ikatan pada tali tersebut. Raja yang manakah menunjukkan 3 bahagian tali tersebut dengan betul? Untuk menyelesaikan soalan ini, kita harus tahu bahawa peningkatan bilangan ikatan pada tali menyebabkan tali menjadi lebih pendek. Tali dengan 1 ikatan adalah tali terpanjang, manakala tali dengan 3 ikatan adalah tali terpendek. Oleh itu,
Satu ikatan merupakan yang paling panjang. Dua ikatan merupakan yang kedua. Dan tiga ikatan merupakan yang terpendek. Bukan A. C pula, yang terpendek ialah satu ikatan. Salah. E pun sama. Satu ikatan merupakan tali yang paling panjang. Salah. Jika ikutkan di sini, B. B, satu ikatan merupakan tali yang panjang. Tiga ikatan merupakan tali yang pendek. Ini mungkin akan menjadi jawapan. Kita lihat dulu jawapan D. Jawapan D, satu ikatan merupakan yang tali yang panjang. Dan tali yang pendek pula dua ikatan. Ini salah. Yang betul adalah jawapan B. Jawapan B ialah betul. Soalan seterusnya, soalan nombor 15. Bilangan kata yang boleh berteduh di bawah suatu cendawan adalah sama dengan bilangan titik pada cendawan tersebut. Raja di bawah ini menunjukkan satu sisi bagi setiap cendawan. Bilangan titik pada sisi sebaliknya adalah sama. Jika ada 30 ekor kata yang ingin berlindung daripada hujan, berapakah bilangan kata yang akan basah? Untuk menyelesaikan soalan ini, bahagian yang kita dapat melihat ialah bahagian yang sebelah sahaja. Satu lagi, sebelah yang terlindung mempunyai titik yang sama banyak. Oleh itu, bilangan titik yang terdapat di cendawan pertama ialah di sini 3, di sebelah yang terlindung 3 lagi. Sejumlahnya 6. Seterusnya, di sini yang kita dapat lihat, titik yang kita dapat lihat ialah 1, 2, 3, 4 titik. Di sebelah yang terlindung 4 lagi, jumlahnya 8. Seterusnya, di sebelah yang kita dapat lihat ialah 2 titik yang terlindung, manakala 2 lagi, so, jumlahnya 4. Di sini kita boleh lihat 1, 2, 3, 4, 5 titik. Di sebelah yang terlindung 5 lagi, jumlahnya 10. Jumlahkan semua titik-titik yang terdapat pada cendawan tersebut. 6, 8, 4, 10. Kita dapat menambah dalam 2 cara. Cara pertama ialah sempurnakan 10-10. Di sini 6 tambah 4 akan menjadi 10. Di sini pula ada 110. 10 tambah 10, 20 dan 8. Jumlahnya 28. Jika tidak, kita boleh menambahkan bilangan-bilangan titik ini satu persatu. Jumlah yang terdapat ialah 28 titik. Manakala kata yang terdapat di sana ialah 30 kata. Oleh itu 30 kata, jumlahnya 30 kata, 28 kata boleh terlindung, manakala 2 kata lagi tidak dapat perlindungan. 2 kata lagi akan basah. Jawapannya A, 2. Soalan seterusnya, soalan nombor 16. Hanya satu aiskrim ialah 1 euro. Suatu promosi sedang dibuat yang membolehkan kita membeli 6 aiskrim dengan harga 5 euro. Berapakah bilangan aiskrim paling banyak yang boleh dibeli dengan 36 euro? Untuk menjawab soalan ini ialah 1 euro.
6 aiskrim diberi tawaran 5 euro. Jika kita ada 36 euro, kita dapat membeli berapa bilangan aiskrim. Oleh itu, kita perlu mengingat sifir 5. Satu kali 5, 5. 2 kali 5, 10. 3 kali 5, 15. 4 kali 5, 20. 5 kali 5, 25. Dan 6 kali 5 ialah 30. Dan 7 kali 5 ialah 35. Oleh itu, kita dapat membeli 7 kali dengan tawaran 5 euro. 6 aiskrim untuk 5 euro. Untuk tawaran tersebut, kita boleh membeli 7 kali. Dan masih kita akan berbaki dengan 1 euro. Untuk 1 euro pula, kita membeli 1 aiskrim. Jumlahnya 7 kali tawaran yang diberi dengan 6 aiskrim. Kesemuanya 42 aiskrim dengan tawaran 5 euro, 6 aiskrim. Boleh mendapatkan 42 aiskrim tambah dengan satu lagi bilangan untuk 1 euro 1 aiskrim. Jumlahnya 43 aiskrim. Jawapannya ialah D, 43. Oleh itu, 30 kata perlu merujuk kepada tawaran yang diberi. Untuk menyelesaikan soalan ini, kita perlu merujuk tawaran yang diberi. Tawaran yang diberi ialah harga sedia ada ialah 1 aiskrim bersamaan dengan harganya ialah 1 euro. Enam aiskrim diberi tawaran 5 euro. Jika kita ada 36 euro, kita dapat membeli berapa bilangan aiskrim. Oleh itu, kita perlu mengingat sifir 5. Enam kali 5 sifir 5. 1 kali 5 5. 2 kali 5 10. 3 kali 5 15. 4 kali 5 20. 5 kali 5 25. Dan 6 kali 5 ialah 30. Dan 7 kali 5
ialah 35. Oleh itu, kita dapat membeli 7 kali dengan tawaran 5 euro dan 1 7 kali 6 aiskrim untuk 5 euro untuk 6 aiskrim untuk 5 euro. Untuk tawaran tersebut kita boleh membeli 7 kali dan masih kita akan berbaki dengan 1 euro. Untuk 1 euro pula kita membeli 1 aiskrim. Jumlahnya 7 kali tawaran yang diberi dengan 6 aiskrim. Kesemuanya 42 aiskrim dengan tawaran 5 ringgit, dengan tawaran 5 euro 6 aiskrim. Boleh mendapatkan 42 aiskrim tambah dengan satu lagi bilangan untuk 1 euro 1 aiskrim. Jumlahnya 43 aiskrim. Jawapannya ialah D, 43. Mari kita lihat soalan nombor 17. Seorang kapten kapal mempunyai 2 peti. Terdapat 10 shilling di dalam peti di sebelah kiri, manakala peti di sebelah kanan adalah kosong. Bermula esok, kapten tersebut akan memasukkan 1 shilling ke dalam peti kiri dan 2 shilling ke dalam peti kanan pada setiap hari. Berapa harga kedua-dua peti mempunyai bilangan shilling yang sama? Untuk menyelesaikan soalan ini, kita perlu meletakkan nama untuk kotak tersebut. Kotak sebelah kiri sebagai KR dan kotak sebelah kanan sebagai KN. Asalnya terdapat 10 shilling di sebelah kiri dan 0 shilling di sebelah kanan. Pada hari pertama, 1 shilling diletakkan pada peti kiri dan 2 shilling diletakkan dalam peti kanan. Urutan ini berterusan. Jika diikutkan kiraan 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 dan 21. Ikutkan di sebelah kanan, bilangan yang terdapat di peti sebelah kanan ialah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 dan 22. Oleh itu, ini merupakan bilangan yang sama banyak. Untuk ini merupakan hari yang
di mana peti sebelah kanan dan peti sebelah kiri akan mempunyai bilangan shilling yang sama banyak, iaitu 20 biji shilling dan juga 20 biji shilling untuk sebelah kanan dan 20 biji shilling untuk sebelah kiri. Jawapannya ialah C, 10. Mari kita lihat soalan seterusnya. Soalan nombor 18. Seorang pelajar mempunyai beberapa kepingan kayu dengan panjang 5 cm dan lebar 1 cm. Beliau membentuk pagar berikut menggunakan beberapa kepingan kayu tersebut. Apakah panjang bagi pagar tersebut? Panjangnya telah pun diberi 5 cm, lebarnya 1 cm. Oleh itu, kita hanya perlu lukiskan 1 cm lebar. Kita perlu tentukan lebar dan panjang kepingan kayu tersebut. 1 cm lebar, 5 cm panjang. 5 cm panjang, 1 cm lebar. Jika diikutkan dari sini, jika telah dikira yang ini merupakan 1 cm. Jika bilangan ini ditolak, ini merupakan 1 cm. Tinggalnya ialah bahagian ini. Bahagian ini 3 cm. Seperti itu juga di sini. Ruangan ini 3 cm. Dan ruangan ini juga 3 cm. Oleh itu, hasil tambah kesemua ukuran yang ditanda ialah, jika jumlahkan ukuran yang kita peroleh 1 cm, 3 cm, 5 cm, 3 cm, 5 cm, 3 cm, dan 1 cm. Jumlahnya 21 cm. Jawabannya B, 21 cm. Soalan seterusnya, soalan 19. Panjang jalan dari rumah Anna ke rumah Mary ialah 16 km. Panjang jalan dari rumah Mary ke rumah John ialah 20 km. Panjang jalan dari persimpangan jalan ke rumah Mary ialah 9 km. Berapakah panjang jalan dari rumah Anna ke rumah John? Jika diikutkan dengan menggunakan maklumat yang diberi, panjang jalan dari rumah Anna ke rumah Mary adalah 16 km. Panjang jalan dari rumah Mary ke rumah John, Mary ke John, 20 km. Panjang jalan dari persimpangan jalan ke rumah Mary ialah 9 km. Dari persimpangan ke rumah Mary 9 km. Oleh itu, jika diikutkan dari rumah Anna ke rumah John, jumlahnya ialah 16 km untuk dari rumah Anna ke Mary. So, bilangan dari persimpangan ke Mary ialah 9 km. Oleh itu, bakinya ialah 7 km.
Dan seterusnya dari rumah Mary ke rumah John ialah 20 km, di mana sampai persimpangan ini 9 km, selebihnya ialah 11 km. Oleh itu jumlahnya dari rumah Anna ke rumah John 7 km tambah 11 km, jumlahnya 18 km. Jawabannya ialah I, 18 km. Soalan seterusnya ialah soalan nombor 20, soalan yang terakhir bagi kertas pukisan ini. Nelly membeli 4 permainan daripada kedai permainan. Harga permainan tersebut memenuhi 3 persamaan berikut. Apakah permainan yang paling murah dan yang paling mahal? Persamaan pertama ialah 3 gelung menara, 1 patung arnab. 1 menara gelung dan 1 arnab bersamaan dengan 1 patung perempuan. 1 patung beruang dan dengan 1 patung arnab ialah sama dengan 1 gelung menara dengan 1 patung perempuan. Ini merupakan 3 persamaan yang diberikan. Berpandukan dengan persamaan ini, kita perlu mengenal pasti permainan yang paling mahal dan paling murah. Permainan yang paling murah dan paling mahal. Untuk menyelesaikan soalan ini, kita perlu meneliti persamaan ini. Berpandukan dengan persamaan ini, tiga gelung bersamaan dengan 1 arnab. 1 gelung bersamaan dengan 1 arnab, yaitu 3 gelung, sama dengan 1 patung perempuan, yaitu 4 gelung bersamaan dengan 1 patung perempuan. Seterusnya untuk persamaan seterusnya 1 beruang, 1 patung beruang dengan 1 arnab sama dengan 1 gelung dengan 1 patung perempuan, bermaksud 4 gelung. 4 gelung tambah dengan 1 gelung menjadikan 5 gelung, dan 1 arnab akan menjadikan 3 gelung dan 1 beruang. Mengikut persamaan ini, 1 beruang, patung beruang bersamaan dengan 2 gelung menara, di mana kita kurangkan 3 gelung menara dan 3 gelung menara dari 5 gelung menara. Tinggalnya 2 gelung menara dan 3 gelung menara di sebelah kiri telah pun diasingkan. Berpandukan dengan persamaan ini, kita akan
kita akan ringkaskan persamaan ini. Satu geloh menara, satu anak bersamaan dengan 3 geloh menara, satu patung perempuan bersamaan dengan 4 geloh menara, satu beruang bersamaan dengan 2 geloh menara. Ini menunjukkan permainan yang paling murah ialah 1 geloh menara. Dan paling mahal ialah 1 patung perempuan. Diikutkan di sini, jawapan yang betul ialah jawapan E. Ikutkan ialah jawapan E ialah jawapan yang betul. Sekian sahaja soalan-soalan dan penyelesaian bagi kertas peperiksaan Kangaroo Maths Competition tahun 2018 kategori pre-kuliah edisi Bahasa Malaysia. Sekian sahaja daripada saya, Cikgu Pushotman Munsami. Jika terdapat soalan atau komen, sila catat pada ruangan komen di bawah. Jangan lupa sila tekan like dan subscribe channel ini, Digital Tech Educator.